Assalamualaikum dan selamat pagi. Welcome back to channel. Pagi ni macam biasa Zul akan buat review market di coin market cap dan juga sedikit teknikal analisis untuk kita tengok ke mana arah pergerakan market. So pagi ni Zul akan tengokkan Bitcoin, adakah data kita masih lagi bullish, adakah data kita dah tunjuk slightly bearish ataupun tidak. Ni Zul akan terangkan di chart. Kemudian untuk hari ni Zul akan juga pergi beberapa coin, ada yang request pasal EPIC, ada request pasal BTT Torrent, BTT coin ataupun BitTorrent coin. Tu apa nanti Zul akan cuba untuk buat akuatan analisis untuk tengok adakah good position buy ataupun tidak, dan dia akan pergi juga beberapa altcoin yang lain. Okay, let's go, kita pergi ke coin market cap dulu untuk review market secara keseluruhan apa yang berlaku dalam tempoh 24 hours untuk hari semalam ataupun hari, kita tengok untuk hari Sabtu. So hari Sabtu expectation tak banyak berlaku perubahan disebabkan kita tengok hanya volume yang rendah. Expected kita macam juga untuk semalam, dia expectkan untuk hari Sabtu dah ni mungkin sedikit melakukan sedikit kejatuhan sebelum kita melakukan meneruskan pump. Sebab apa? Untuk expectation kita create quarter bull gap. Apa itu bull gap? Dia sudah terangkan untuk video yang semalam. Okay, let's go, kita pergi ke market. So inilah ke market cap, kita review secara keseluruhan apa yang berlaku dalam total market cap. So untuk total market kita kembali balik ke 2 trilion. So meaning kita dah expected 2 trilion sekiranya hari Ahad ataupun hari ini kita terus melakukan peningkatan. So meaning untuk expectation untuk minggu depan probably kita akan ada sedikit huge correction. Sebab apa? Kita tak nak price untuk naik untuk hari Sabtu Ahad. Sebab apa? Nanti dia akan create kita bearish gap. So untuk volume 58 expected BTC drop daripada 42.3 40.6 ke 40.4, hanyalah kepada 42%. So secara summary kita tengok kat sini, iaitu total market meningkat 0.70%, volume drop lagi daripada 100 lebih ke 50 lebih, so 36.3%. BTC domain juga drop sikit 0.27. So walaupun harga semasa untuk pagi ini, so Bitcoin berada di 44.4k iaitu 0.22% peningkatan dalam tempoh 24 hours. Apapun kita ada dalam masa 45 minit lagi untuk candle pukul 8 close. So apa-apa pun boleh jadi dalam masa 45 minit ni. Dengan data yang kita ada ialah expectation Bitcoin increase 0.24%. Untuk Ethereum 3.31, so still lagi stabil, sama macam semalam tengok 3.1, 1.18. Lain-lain coin expected, kalau ikutkan semalam kita tengok dalam quarter red candle ataupun dalam percentage tu adalah quarter negative percentage. So untuk hari ni kita tengok pagi expected good untuk semua sedang melakukan peningkatan. Cardano 4.36, 1.15. Solana naik sampai $100, 3.43%. AVAX hampir 3%. Dogecoin 3% ataupun 4%. So lain-lain coin ada juga turut melakukan peningkatan. Ni protocol 4%. Tu ada juga yang menaik dengan drastik lagi. So mostly semua sedang melakukan VeChain 13%. So nanti kita akan tengok VeChain juga. Berapa VeChain tahu? VeChain lah ada 2,000 lebih. Ape 10,000 pula 10%. Kemudian lain-lain coin untuk Tochain 9%. So mostly banyak altcoin sedang melakukan peningkatan. So expected adakah good altcoin bercakap sekiranya Bitcoin stabil dan Bitcoin menunjukkan data bullish balik, kita akan expected altcoin juga akan follow. Meaning altcoin kita akan beri profit yang lebih banyak disebabkan kita ada aset yang lebih banyak. Contoh macam VeChain quarter apa semua tu ada 1,000 coin berbanding kata Bitcoin Ethereum tu hanya 0.0 something lah jumlah aset yang ada. So guys, let's go, kita pergi. So untuk nanti kita akan tengokkan VeChain dengan BitTorrent, EPIC, dan juga nanti kita akan tengok juga chart Bitcoin dan Ethereum. So untuk Fear and Index untuk hari Jumaat ialah 51, menjadi 47.1. So untuk hari Sabtu punya 41 minit lagi. So expectation still lagi dalam round 50. So meaning kita expect dalam neutral lagi untuk hari ini. So apapun itulah salah data fundamental yang kita tengok adalah more bullish, expected data lebih ramai yang berani buy untuk current price. So untuk di chart, let's go, kita kena chart Bitcoin. So inilah chart Bitcoin untuk BTC USD untuk 4 hours. So kita tengok price sedang kita cuba untuk breakout 44. So hopefully untuk hari ni tak breakout lagi. Expect kita akan drop lagi untuk touch kawasan telah ni sebelum dia melakukan kenaikan. So let's go pergi 1 hour. 1 hour dia nak tunjukkan satu. Currently kita berada, kalau semalam tu monitor swing low ni, swing high ni, kita ada support ni. Tu support ni kita akan drag balik sampai ke kawasan triangle putih ni dan kita lock. Now currently zone nampak kita dah ada resistance dekat atas. Tu swing high
Dan swing low ini, so meaning kita dapat minor resistance, so untuk menentukan pergerakan dia. So untuk hari Ahad ataupun untuk hari Minggu ni, ada hari semalam dan hari Ahad ni ataupun ada hari ni hari last lah. Hari last untuk hari Minggu ni. So expectation kita tak nak price tu break lagi kawasan minor resistance ni, kita nak price tu bounce. Sebab apa? Kita nak tengok price itu buat consolidation aja di kawasan ini untuk buat minor base sebelum hari Isnin kita melakukan peningkatan. Sekiranya hari ni kita meningkat, so meaning kita akan dah create quarter bear gap. Iaitu bear gap tu yes price naik, tapi dia akan drop itu kan more drastic, drop sampai mana kita expectation boleh drop balik di sampai kawasan line merah ni, ataupun sekiranya kita lost kawasan channel ini, meaning kita akan drag balik ke kawasan 32-34k the lowest kita boleh pergi sekiranya kita lost position around ini. So sebab tu tak nak untuk hari ni adalah melakukan peningkatan. So hopefully untuk hari ni price still lagi kuota buat consolidation di kawasan ini, iaitu antara minor support dan minor resistance ni, iaitu ni bukan terangkan sikit color ni, macam tak naik dia punya color 20 kita akan naik kepada yang ni. So meaning kita tengok ni price untuk hari ini, kita nak tengok price tu hanya buat consolidation di kawasan ni, dan hari Isnin nanti ataupun pembukaan malam nanti untuk market, bila expected buka barulah kita tengok di breakout. So breakout ni price nak sampai mana untuk minor punya pergerakan swing high to swing low. Untuk BDC kita nak tengok 1.6 kita betul-betul berada di kawasan tu punya resistance quarter average ni lah 48.5. So ni expected sama juga di kawasan ini, kita akan tengok price itu akan journey untuk sampai ke kawasan ini. So sama ada kita still lagi dalam range ini ataupun breakout ini untuk sebenarnya atas. So breakout ni lah good untuk stabil kawasan ini dan pergi ke mana major resistance 46. Untuk breakout major resistance 46 untuk pergi ke kita punya major golden packet resistance, iaitu di kawasan 40, 55 dan 60k. So itulah untuk pergerakan. Untuk currently kita tengok RSI dan stock RSI lah menyebelahi kuota bullish. Tu meaning kita tengok tak ada lagi pergerakan untuk momentum untuk down. Sebab apa? Tengok RSI bermain antara 50 ke atas. Price 50 ke atas adalah kuota bullish territory, dan stock RSI datang kuota range dalam kawasan ni. Untuk 1 hour tak nampak sangat. Kalau di 4 hours kita tengok itu price stock RSI berada di oversold, tapi RSI berada atas 50. So meaning kita momentum untuk bullish adalah more strong. Sebab tu cakap kuota pergerakan ataupun momentum adalah lebih menyelahi kuota bullish untuk peningkatan. So let's go, kita update gap kita currently mana kita berada di 44.7. So 44.7 dengan current price 44.7 dia juga buatkan 44.7 So mostly dekat kawasan ini. So inilah 4.7. So market sekiranya hari esok ataupun hari ini, hari Ahad sampailah malam nanti untuk pukul 8 pagi esok, kita price still lagi range dalam kawasan ni dan kita close below ni. So meaning kita akan create gap. So gap inilah gap bullish. Sebab apa? Price untuk close atas ni untuk kuartal CME punya chart, kita buka kawasan ni, so kita akan ada gap kosong kawasan ni. Gap kosong ni adalah kita panggil gap bullish. Expectation yes kita akan drop, mungkin kita akan drop sedikit lagi untuk test kawasan ni sebelum dia naik balik. Sebab apa? Drop itu adalah drop untuk confirmation untuk kita buy. Sebab apa? Kita ada bullish gap. Sebab apa? Dia drop sikit, kita akan buy. Sekiranya buy, boleh buy sampai mana? Almost kita tak nak lost position yang red line ini. So red line ni kita tak nak hilang position. So yes, boleh price jatuh sikit kawasan ni, ataupun mostly maybe akan jatuh sikit bawah 43, 45. Ini adalah kawasan good position untuk buy sebelum dia regain balik untuk breakout test 46 disebabkan bullish quarter gap. Lepas tu kita masuk cakap untuk minggu ni, hari Sabtu Ahad, tu tak nak price melakukan peningkatan lebih daripada 45k ataupun 44.7 macam tu juga ni di gap. Sebab apa? Kita tengok price tu hanya bermain di bawah ni. So berdasarkan chart data, kita tengok price atau more bullish, tapi more bullish pun hopefully untuk hari ni kita tak melakukan peningkatan. Sebab apa? Hari Sabtu Ahad hanya volume rendah, so hanya ada kita ya pilih-pilih saja. So whale banyak tak aktif sangat untuk hari Sabtu Ahad ni. Expected untuk hari Minggu ataupun hari biasa nanti weekend, hari Isnin sampai Jumaat baru expected ada volume. So volume tu lah baru akan push price naik atas. So itulah expectation zone untuk hari Bitcoin untuk hari ni. So apapun
good untuk kita monitor minor support dan minor resistance. Sebaik saja kita breakout ni, kita akan naik ke atas. Kita breakout bawah ni, expectation kita boleh skip minor drop untuk kawasan ni. Apapun adalah good position untuk buy. Sebab apa? Kalau kita drop bawah ni untuk hari Isnin, kita contoh hari malam ni kita drop kawasan ni, hari Isnin kita breakout. So expected untuk hari Isnin mungkin kita akan drop sikit kawasan ni. So meaning kata ada bullish gap. Bullish gap tu expected kita akan buy expected akan regain balik untuk the rest of the week untuk ke depan, untuk terus challenge kita punya major horizontal resistance, iaitu 46k. Break 46k barulah kita akan pergi range ke 56-60. So currently price adalah buat high high, high low, RSI pun high high, high low 50. So ini adalah pergerakan ni still lagi pergerakan continuously ke atas. Kita tak nak tengok pergerakan high high tapi price buat high high, high low. So itulah tandanya adalah aku kata panggil, aku kata bullish divergence, bearish divergence. So bearish divergence kita tak nak lah, sebab apa? Kita tahu price tu akan drop. So kalau nak tengok kata data-data terkini ataupun data kita semasa sekiranya ada tanda bearish ataupun bullish di chart, anda boleh join punya YouTube membership dengan klik saja button join ni. Kemudian pergi ke membership ni. Dalam membership ni akan ada link ke Discord. Ke dalam link Discord ni, sekiranya Zo jumpa sesuatu yang menarik ataupun data-data terkini, Zo akan teruskan share dulu di Discord channel sebelum Zo buat review di Bitcoin tu, di YouTube channel tu, di next review. So itulah di Bitcoin untuk pergerakan untuk hari ni. So apapun, hopefully kita jumpa dia ni drop bawah ni, good position buy untuk long term atau expectation kita hit 46k. So let's go, kita pergi ke coin. So yang pertama, ada yang bertanya tu di ruangan komen ni, ada yang tanya pasal BTT. So nanti tu kapan komen ni tu tak reply lagi, nanti tu akan reply kan selepas video ni. So pun coin BTT, nanti tu akan buat chat BTT. So let's go, kita ke BTT coin. So BTT USDT. So ada buat itu expected di KuCoin ataupun ni kan di KuCoin. Di KuCoin tak ada tu pasal BTT USDT. So pernah chat coin ni adalah kata adakah di HUB. Tak ada juga, pernah buat dulu BTT USDT. Lama juga tengok di BTT, UB, Ascendec. Saya tak ada. Okey, kita buat di KuCoin. BTT USDT. New. Okey, ada new BTT. Bitcoin new KuCoin. Kita buatkan ni. So harga lah 0.1. Betul tak harga dia 0? Dia juga check rate 0.1. So hopefully yang inilah aku kata yang request ni. Komen ni dia kata coin BTT. So hopefully yang ni lah. So expected kalau selalunya orang sebut BTT mainlah BitTorrent lah. So hopefully yang ni. So sekiranya ini apakah chart adakah good position untuk buy untuk long term. So akan pergi ke daily. So untuk di daily currently BTT expectation adalah kata projek baru. So projek baru kalau ikutkan ni swing low to swing high, price berada mana? Price berada di major support. So major support adalah good position untuk buy untuk long term. Sekiranya price tu still lagi stabil di atas aku kata kita punya support ini. So meaning adalah price itu still lagi aku kata move dalam dia punya fundamental lah good. So adalah consider good position untuk buy untuk long term. Kalau the drag ke bawah ni, meaning kita perlu hold saja untuk more long term. So untuk BitTorrent, anda kaji dengan long term, adakah good position buy. Tapi untuk current market dengan harga yang murah ni, anda letak je target. Anda nak apa, 10,000, 50,000 coin, anda letak target. Hopefully anda invest duit yang expected, duit yang anda boleh loss. Sebab apa, projek baru kita tak tahu macam mana longevity dia punya kuartal long term tu. So meaning anda perlu yakin dengan dia punya projek. Kalau anda seorang believer dia punya dengan projek, yes anda boleh invest orang kata long term. Tapi invest long term pun expected anda invest duit yang anda boleh loss. Sekiranya anda nak invest kuartal RM1,000, yes hopefully anda invest RM1,000 tu, duit RM1,000 lah duit yang anda expectation boleh loss. Sebab apa, kalau loss RM1,000 pun tak kacau anda punya kehidupan. So jangan kacau, orang kata jangan pakai duit beras lah ataupun duit kata keperluan harian. So inilah aku kata coin yang macam ni. So BitTorrent. So next, let's go, kita pergi juga sedikit di aku kata next lah EPIC. Ada yang tanya pasal EPIC ada di KuCoin. Dia tanya juga EPIC adalah bertanya ni dia punya di aku kata Discord channel. So nanti Zo akan screenshot juga, Zo akan sharekan di Discord channel. Apapun untuk hari ni Zo akan buat kat alang EPIC USDT, EPIC Prime. So EPIC Prime ni kalau ikutkan price dia macam mana, price tu sedang kata opening dan drop. So sama juga EPIC ni, ikutkan EPIC ni tak aku kata tak sebaik aku kata BitTorrent tu, open high kemudian price buat
inilah support. So support dia dah drop bawah support. Bila drop bawah support ni, apa kita tahu ialah fundamental dia something wrong. Tetapi fundamental something wrong bukanlah kalau dia akan wrong selama-lamanya. Tapi selagi mana price tu tak regain balik kekuasaan ni, meaning kita expected fundamentalnya kata still lagi belum kuat lah. So untuk Epic Prime ni, anda perlu cari seorang believer dengan projek ni, ataupun anda perlu kaji, baca dia punya white paper, tengok di quarter 1, quarter 2, quarter 3, quarter 4 apa dia punya projek ke depan, adakah ada value, ada value untuk future punya projek Epic Prime ni. Kalau anda yakin, yes, boleh buy, tapi buy jangan sama juga seperti di EPD, buy dengan duit yang expectation anda boleh loss. Sekiranya di kuasa ni anda buy kuota target 10,000 coin, anda buy 10,000 coin, hopefully dengan 10,000 coin dengan harga yang modal yang keluar tu, hopefully modal itulah modal yang anda expectation boleh loss. Sekiranya anda yakin dengan projek ni, barulah anda boleh buy. Kalau anda jenis nak buy tak kaji pun projek ni, jangan buy. Kalau anda dah kaji projek ni, anda yakin untuk long term, yes, silakan buy. Sebab apa, price lah berada di 1.6, retracement bawah adalah expectation inilah di lowest dia boleh pergi. So inilah harga paling lower lah anda boleh dapat. Tapi expected kalau anda buy coin ni, expected anda perlu hold expected 5 ke 10 tahun lah untuk long term. So inilah untuk Epic. So let's go, kita pergi VeChain. So VeChain lah Zul ada 1000 coin adalah apakah berlaku di VeChain currently. So VeChain kenapa price tu melakukan peningkatan, adakah peningkatan yang drastik ikutkan tadi di kita tengok di coin market cap hampir berapa persen, VeChain almost 10% tu cakap, tak pasti lagi 20%, apapun kita tengok di chart. So VeChain adalah gue punya ada 2000 coin di VeChain ni. VeChain. So VeChain melakukan kenaikan yang drastik, kita nampak ni, and ada expected ada good pump yang drastik ni. So adakah VeChain still lagi good position to buy? Bagi Zul still lagi position to buy. Sebab apa, price tu masih lagi discount almost 80% daripada higher high dia. So ingat, VeChain drop higher high dia lah di kawasan 27 sen, now drop ke kawasan 8 sen. Dia punya average adalah berada di 8 sen. So currently berada di 6 sen. So untuk Zul punya, Zul target 10,000 coin. Untuk currently kalau Zul nak buy pun consider guys. So siapa nak buy VeChain untuk all in adalah good position untuk all in. Tapi bukan all in semua modal. All in anda punya target tu. Jangan salah faham. All in tu bukanlah all in semua modal yang anda ada, bukan all in apa yang anda target. Contoh Zul ada target 10,000 coin. So consider kalau Zul nak masuk ni, consider good position untuk 10,000 coin tu, ataupun berapa modal yang Zul perlu keluarkan untuk 10,000 coin bergantung pada harga inilah. Harga 60.64 sen. Currently Zul ada 2,000 coin iaitu berada di 8 sen. So untuk VeChain currently Zul tak tambah dah. Sebab pun macam cakap, untuk tahun ni Zul ada mission yang lebih penting sikit untuk kata buka bisnes Zul. So meaning Zul perlukan modal yang banyak untuk di luar daripada kripto. So meaning kripto apa yang Zul invest sekarang ni, Zul akan hold saja. Dan untuk yang modal-modal lain, Zul akan hold untuk preparation untuk Zul punya bisnes untuk tahun ni. So apapun itulah VeChain. So VeChain kalau anda nak buy good position untuk anda buy untuk all in, anda pun dapatkan target. Berapa target anda bergantung kepada keupayaan pembelian anda. Anda nak 1000 coin, 2000 coin, 10,000 coin, 100,000 coin, bergantung. Sekiranya anda yakin tu, expected boleh buy. Sebab apa, VeChain memang target expected long term. Pergerakan chart mencantik, retracement daripada higher high 80% good. Sekiranya recover lebih expected kita akan ROI yang banyak lah untuk VeChain. So itulah untuk VeChain. So let's go, kita pergi ke second. Nak pergi ialah di kata Ethereum. So apakah berlaku di Ethereum? Adakah good Ethereum, adakah masih good position to buy? So untuk Ethereum, kita akan tengok di 4 hours dulu. 4 hours kita tengok price tu melakukan peningkatan. Tengok RSI buat apa? RSI buat pergerakan. Kita tengok sedikit high, price buat high low. So price Ethereum expectation boleh berlaku sedikit correction. Sebab apa, kita tengok di RSI ni, RSI buat higher high tapi price buat higher high tapi RSI buat higher low. So meaning apa yang kita nampak ialah, kita akan nampak pergerakan ni adalah bearish divergence. So bearish divergence ni adalah petanda price untuk drop. So drop sampai mana nanti tu akan terangkan. Macam mana kena tengok valid tak valid. Swing high ni to swing low ni kita akan buat kita punya bearish divergence punya tanda. So ini adalah bearish divergence punya sign. Kemudian tengok price itu higher high dan higher low. So untuk kita tengok price ini tak valid ataupun pergerakan nanti tak valid, kita perlu tengok RSI ini perlu breakout balik trend line ni. So ini kita akan draw yang ni. Tu ingat, ini adalah kita punya bearish divergence. Bearish divergence untuk chart ini untuk Ethereum. Price tu buat higher high dan higher high.
expected RSI buat higher high dan higher low. Inilah pergerakan mainly untuk price tu more drop ke bawah sekiranya hilang loss momentum. So meaning kita expected boleh drop ni dan drop lagi ke bawah sampai ke expected oversold. Tetapi sekiranya RSI itu berjaya rigid ataupun price ni berjaya breakout ni buat atas ni, so meaning pergerakan ini tak valid, pergerakan bearish divergence ini tak akan valid sekiranya kita nampak RSI ni berjaya breakout ni. So meaning kita expect price akan mau naik ke atas seperti mana berlaku di Bitcoin di 1 hour, itu tu ada sharekan di Discord channel, iaitu di 1 hour kita nampak bearish market sampai ni, kemudian ada terangkan expect kalau kita breakout ni kita naik, so Bitcoin apa buat, Bitcoin breakout ni dan terus kuartal hilang data bearish itu, so, terus continuously bullish data. So untuk currently inilah kita akan monitorkan untuk di Ethereum, adakah boleh drop sedikit. More expected dia akan breakout ini disebabkan Bitcoin melakukan kenaikan, expected store RSI pun berada di bawah, so momentum untuk naik tu ada, so meaning kita expected yang bearish divergence ini akan fail untuk Ethereum. Mostly dia akan breakout inilah confirmation untuk failkan pergerakan quarter bearish divergence ni, untuk expected price more push up naik ke atas untuk pergi kita punya net resistance, iaitu di kawasan 3.5k. Break 3.5k barulah kita akan expected price tu pergi ke 38 dan 43. So sama juga kalau kita tengok Ethereum break 35 ni, so meaning bermakna Bitcoin masa tu berada di 46k. So good untuk secara keseluruhan market, maknanya apapun juga Aladul mau kata expected pergerakan kita akan tengoklah minggu depan. Minggu depan adalah pergerakan yang kena tengokkan, pergerakan ke 46. Sekiranya kita gagal, ada possibility untuk next week lagi satu, kita akan expected kita akan buat correction daripada 46 untuk expected boleh kita drop balik ke kawasan, mostly kita boleh masuk balik ke dalam quarter bearish momentum. So guys, rasa itu saja untuk pagi ni, sedikit penerangan untuk apa yang akan berlaku di sedikit chart Bitcoin, Ethereum dan beberapa altcoin lain. So apapun secara perhatian kita tengok still lagi, kita nak tengok untuk hari ni price hanya buat consolidation kawasan ni. Sekiranya kita drop lagi sebelum hari Isnin, even kalau hari Isnin nanti kita drop kawasan ni dan drop sikit, mungkin hari Isnin kita sampai kawasan ni adalah good. Sebab apa, kita buat bullish divergence, bullish gap. So meaning kita drop inilah drop untuk kita buy. Bila kita buy, expect dia akan close balik ni. Close ni kita akan expect kita challenge ke 46. Bila 46 nanti kita akan tengok balik data, adakah data itu akan continuously break 46, adalah good untuk kita pergi ke reach 50-60k balik. Dan seterusnya kita akan ada break 60, kita akan expect kita akan ada higher high. Kita akan expect untuk net sebulan ataupun net hyperpump expected the highest yang Zul ada data adalah 180k. So guys, waktu itu saja untuk pagi ni. Please like, please subscribe, share kepada rakan-rakan lain. So jumpa lagi the next review untuk tengok ataupun untuk hari Senin. So adalah kata excited tengok pukul 8 pagi esok di manakah price close. Hopefully price itu close di below ini ataupun still lagi dalam range kawasan ni, tak lebih daripada quarter resistance ni. Sebab apa, kalau lebih resistance ni meaning kita buat bearish gap. So hopefully kita close bawah ni. Bila close bawah ni kita akan buat bullish gap. Expect untuk minggu depan ada sedikit correction. So correction tu kita akan buy, sebelum ni kita akan ada major pump. So guys, itu aja pagi ni. Please like, please subscribe, share kepada yang lain. So jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye bye.